Di zaman Nabi tu, Nabi dah menunjukkan jari telunjuk dan jari ibu ni dah kata dekat sangat dengan kiamat itu. Maka dalam bab tu, sebab tu kena beringat. Dan sebab tu kalau kita tengok hari ni macam mana kesiannya kepada, kenapa dikatakan mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnah. Hari ni kalau kita tengok bagaimana di antara saya sedih lah satu bila hari ni beberapa minggu ni orang duk kecam jemaah tabligh. Secara peribadi, walaupun saya tak pernah ikut mereka secara official, tapi dulu waktu duduk di UPNM, saya ingat lagi, alhamdulillah, bila sahabat-sahabat tabligh saya orang yang ikut juga kadang-kadang mereka pergi untuk ziarah dan sebagainya. Cuma saya tak ada lah kekuatan untuk nak pergi sampai 4 bulan, sampai 40 hari. Tapi saya sentiasa doakan mana-mana sahabat saya yang boleh buat ni, mereka ni orang sangat hebat, tuan-tuan. Botak akhir 2 minggu ni pakat duk kecam mereka dengan macam-macam berita. Tuduh mereka dengan macam-macam pertuduhan yang pada saya sangat keterlaluan. Tak terkecuali datangnya berita-berita palsu yang mereka tambah, bahasa mudah duk tambah perasa ni. Saya yakin ada golongan-golongan tertentu yang disebut dengan cyber trooper yang mereka ni khas tugas mereka nak buat cacah merba pada jemaah tabligh. Bukan saya nak bela tim jemaah tabligh kata mereka tak ada langsung. Yang pertamanya kita kena faham bagi elok. Himpunan Ijtima' Tabligh di Seri Petaling tu berlaku pada bila? Tuan-tuan cuba tengok balik tarikh dia. Pada 27 hingga 1 Mac. Tuan-tuan cuba tengok balik. Himpunan Tabligh berlaku pada 27 hingga 1 Mac di Seri Petaling. Apa yang berlaku pada 27 dan 1 Mac, ketika itu belum ada apa-apa pengumuman daripada kerajaan untuk kuarantin atau apa-apa lagi. Tuan, ini fakta. Bukan kita nak bela. Bukan saya nak bela mereka kata, oh, mereka 100% tak maksum ke apa. Tak. Pada saya, cuba tengok dengan bahasa mudah kita tengok dengan ilmu. Sebelum kita nak judge. Yang salah ada tetap salah. Kita yakin daripada 15,000 tu confirm lah ada. Dalam standar pisang takkan tak ada yang buruk langsung. Awak jemaah kita yang ada takkan semua bagus sangat. Tak juga. Cuma majoriti lebih daripada 80-70% tu dah bagi kerjasama dah daripada 15,000. Dan kita tak soduk jadi asbab kepada lebih teruk keadaan. 27 hingga 1 hari bulan ni belum ada apa-apa pengumuman pun daripada kerajaan untuk kuarantin dan sebagainya. Malah waktu ni tuan-tuan ingat tak fasa ni duk jadi apa ni? Kerajaan kita pun duk tengah duk melelok lagi ni. Hak ni nak lompat ke sini, yang ni keluar kau ni, yang ni nak tikam kau ni, yang ni nak tikam kau ni, yang ni nak letak jawatan, yang ni nak sambung jadi balik, yang ni nak jadi duk tengah cacah merba ni keadaan ni. Dan himpunan tabligh ini telah berlaku berpuluh tahun dah. Cuma mungkin it's not the right timing, it's happen, itu je. Cuma mereka teruskan macam biasa. Dan mereka bukannya buat benda yang pelik-pelik dengan mungkin asbab mereka memikirkan masalah umat lah hari ni Islam sampai kepada kita dalam keadaan yang terbaik. Lepas tu saya kata tadi, kalau kita duk kira nak tiba ya, cuba baca tentang fakta sejarah dulu. Saya berhubung dengan beberapa kawan-kawan yang terlibat dengan tabligh. Dia kata, Ustaz, kami dah bagi kerjasama dan ada kawan-kawan yang mereka dah pergi check banyak kali. Yang hari ni positif, dia positif COVID-19. Dia kata kami dah pergi check. Dia siap tunjuk lagi bukti. Dia kata, Ustaz, dah 5 kali kami pergi di hospital. Doktor cuma sahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka dah sahkan kata dia negatif dengan COVID-19. Dia cuma kata saya terlibat dengan denggi. Lepas tu macam dia pergi check lagi, tak puas hati. Sampai orang ahliah ataupun orang rumah dia pun kena juga, dia pergi check. Pun kata denggi. Sebab ketika tu belum hype. Waktu tu baru 1-2 kes jadi Malaysia. Jadi mungkin dari sudut pengawalan itu tidaklah terlalu kuat lagi. So dia orang bagi je kerjasama. Cuma dalam keadaan tu tengok ni, saya peserta Ijtima' Tabligh, tengok depa kata depa pergi check beberapa kali, screening itu berlaku, cuma tak nafikan. Tadi saya tengok berita TV8 tadi, depa duk kerja tiba gen tabligh, dia kata dia Ustaz ketegak tak mau buat check. Ya, saya kata mungkin ada sebilangan yang ketegak, tapi janganlah menghukum jemaah tabligh seluruh Malaysia. Tuan-tuan tengok tarikh ni 27 1 Mac ni belum berlaku apa-apa arahan. Kalau betul tuan-tuan nak marah, jangan berlaku adil. Tuan-tuan cek balik 14, 15 berapa belas hari bulan baru ni yang himpunan di Allah SWT di Penang, apa dia? Agama depa buat apa?
Himpunan ada nama dia tu. Waktu himpunan itu berlaku, tuan-tuan cuba tengok 30,000 orang depa buat satu amalan keupacaran keagamaan satu agama depa buat. Kita tak mau nak tunding jari kepada siapa-siapa, tapi depa buat himpunan tu waktu fatrah yang dah mula kritikal. Kalau betul nak kecam, tuan-tuan tibah tu. Dan saya dapat makluman tadi daripada seorang sahabat saya yang ada autoriti dalam bab ni, dia kata dah ada himpunan dia tu cuba cek Ustaz, ada bukan Sulawesi di Penang. Depa satu upacara keagamaan lah. Dia buat tu, apa yang berlaku adalah, cuba nak tahu tarikh depa tu. Berapa belas hari bulan. Dan hari ni kalau kita tengok Allahumma salli sama, apa yang berlaku waktu tu depa buat, hak tu perhimpunan tu waktu fatrah yang dah berlaku dah lebih daripada 200-300 hangga. Sepatutnya kalau nak kecam tibah tu. Dia berkata, ustaz, tak ada seorang pun lagi yang dibuktikan. Tak, hari ni dah ada yang positif. Hari ni dah ada yang dah positif. Nah, Ustaz, bagi saya ada tak? Ada? Dekat nama apa tempat? Ada? Ustaz, kita tengok data. Tuan-tuan, biar kita bercakap. Sebelum kita nak hantar, biar kita bercakap dengan data yang betul. Bukan kita nak bela tau. Tapi ingat, perhimpunan ni berlaku pada 27 hingga 1 Mac. So, memanglah sekarang, lepas daripada 14 hari, respon daripada positif tu akan bertambah. Sebab tu hari ni saja 48 orang disahkan positif daripada kluster simak tabligh itu. Melibatkan ahli keluarga dan sebagainya. Okey, tengok Okey, ni bagaimana kerajaan luluskan himpunan 30,000 di saat ni. 14 Mac tarikh dia. Kita tidak pasti di Teluk Bahang. Di Teluk Bahang depa buat satu upacara keagamaan, 30,000 orang berhimpun, lepaskan ada ni api apa tu cahaya-cahaya lah. Depa kata itu adalah upacara keagamaan depa. Kita bukan nak condemn tentang keagamaan tersebut, tapi macam mana himpunan itu boleh berlaku. Sebab tu disebut akan berlaku fasa ketiga. Fasa ketiga gelombang coronavirus di Malaysia disebabkan satu daripada gelombang himpunan tabligh ini, dan ketika ni berlaku belum ada apa-apa halangan. Tapi pada himpunan yang berlaku pada 13 Mac ni, pada 13 Mac 13 ataupun sebelum tu lah, lebih kurang 13 Mac waktu ni keadaan dah kritikal di Teluk Bahang. Di Teluk Bahang 30,000 orang. Ijtimak tabligh cuma 15,000. Yang ni 30,000 orang. Dan hari ni dah disahkan. Selepas seminggu, respon pada sakit tubuh tu, pada positif virus tu dah mula nampak, dan hari ni dah berlaku. Allahumma salli ala Muhammad, dah ada yang positif. Dan bila ada yang positif, automatik 30,000 orang ni juga terdedah. Hari ni kita tengok banyak mesej daripada KKN dan sebagainya mereka hantar. So, be professional dan tolong be fair. Panggil 30,000 orang ni juga, tolong buat saringan. Tolong panggil. Sebab kita hentam yang 27 bulan dengan 1 Mac hari tu kan. Anda panggil juga. Jangan letakkan sentimen agama untuk kita menjadikan keadaan makin teruk. Tolong tuan-tuan. Jangan duk jadi batu api. Yang dah berlaku tetap berlaku. Tak boleh kita nak bela siapa-siapa. Tapi tolong apa yang terjadi memperlihatkan kelemahan kerajaan sebelum dan mengenai syariat tu. Allahumma salli ala dalam bab tu kita doa lah, mana pun kerajaan daripada Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke, minta agar dalam bab ni tolong ambil berat lah selepas ni. Kalau perlu untuk sampai kita isytiharkan, minta, saya dimaklumkan tadi askar dah akan mula buat bantuan pada hari Ahad ni untuk mereka akan bantu buat Roblox dan sebagainya. Baik, sekali lagi saya bukan nak bangkitkan kemarahan siapa-siapa dah, cuma kita nak biar tuan-tuan kita bercakap Allahumma salli untuk kita duduk di atas platform yang adil. Dan saya pun tengok daripada mudir Ma'had Seri Petaling pun dia sampai keluarkan video khas minta semua yang terlibat bagi kerjasama. Maulana Helmi, Ustaz Abid Liu, Ustaz Farhan Da'i, mereka ni orang-orang yang terlibat yang kuat dalam tabligh pun mereka ni tak berhenti-berhenti minta jadi sebaik. Dan hari ni lebih daripada 80% orang yang dah bagi kerjasama. Dan kalau kita tengok mereka pun kemarin ada keluar satu post daripada seorang pakar perubatan dari Sungai Buloh. Dia kata apa? Seronok dia duduk di tempat pusat saringan, pusat kuarantin COVID-19 ni. Dia kata bila dengar azan berkumandang banyak sangat tempat disebabkan golongan-golongan tabligh yang duduk dalam tu, mereka di antara orang
azan waktu subuh dan mereka solat berjemaah tapi dalam keadaan mereka jaga jarak. Solat berjemaah yang mereka tidak rapatkan saf, yang mereka letakkan jarak tertentu untuk mereka menghidupkan agama dalam kehidupan. Sebab tu kadang-kadang mungkin tuan-tuan Allah datangkan ujian 500 orang lebih yang terlibat ni, sebab depa pun ramai yang mungkin picek tapi tetap berlaku satu, dan mohon kerjasamalah. Saya dengan rendah hati mengajak kawan-kawan yang tabligh yang masih ada, mungkin ada data beribu orang lagi ni yang belum pergi buat check up, pilah check. Kita bukan nak sebab macam inilah, kalau kita tak pi dia akan jadi ruang fitnah kepada agama, bukan pada tabligh saja, kepada agama terus. Kerana sahabat-sahabat tabligh kita ni tuan-tuan yang nak condemn lebih, tuan-tuan duk cakap banyak lah, kita nak pi 2-3 hari tinggal anak bini pun kita payah, tapi sahabat-sahabat kita ni boleh duk pi tinggalkan anak isteri mereka boleh mujahadah macam tu. Jadi satu sudut kecemburuan kita dalam bab agama mereka sangat hebat. Jadi pada sahabat-sahabat yang terlibat dengan himpunan ijtima' tabligh pada 27 hingga 1 Mac, tolong kita pakat-pakat bagi kerjasama, tunjukkan kata kita adalah orang yang kalau melibatkan kerjasama ni kita akan bagi kerjasama. Saya yakin ini adalah batu lonjatan yang manusia hari ni yang dulu tak pernah duk sebut-sebut pasal tabligh, sekarang mereka dah mula bercakap tentang tabligh. Dan tolonglah buang fitnah-fitnah yang disebarkan. Hari ni banyak saya tengok fitnah-fitnah yang disebarkan. Ada satu post, dia kata apa, dia kata ayah dia duduk di hospital, dia kata tolonglah pantau geng-geng tabligh ni bila depa di kuarantin, depa duk pi di kati-kati orang, duk pi sebarkan dakwah. Dan walhal bila kita sahkan, kebetulan ada kawan di hospital sana, dia kata ustaz mana ada bila kuarantin ni tuan-tuan dia tidak bercampur dengan kati-kati pesakit yang lain. Bila kuarantin ni dia asingkan terus. Saya pi check tuan-tuan, bila saya balik daripada Turki minggu lepas, saya sampai di Malaysia, kita nak pergi check di hospital, memang sangat strict dan sangat syadid. Pada saya itu adalah sistem yang sangat baik yang Kementerian Kesihatan dah buat, sama ada hospital kerajaan atau hospital swasta. Sangat depa asingkan terus. Di KPJ sampai tak boleh masuk, laluan biasa ni tak boleh. Depa tak benarkan masuk. Sebab apa? Nak menjaga maslahah untuk bagi rawatan kepada orang yang tak ada simptom sahaja. So apa yang berlaku adalah Allahumma salli ala sayyidina, apa yang berlaku adalah kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan dah cuba yang terbaik dah. Depa asingkan orang yang terlibat dengan kuarantin COVID-19, depa duduk dalam kati depa sahaja, duduk dalam kelompok mereka sahaja. Jadi tidak timbul isu yang mengatakan waktu depa duduk tengah kuarantin ni dia pergi berdakwah di kati-kati orang lain dan sampaikan yang tak kena mengena pun berjangkit sama. Tuan-tuan, bila disahkan itu adalah berita palsu. Kenapa duk sebarkan benda-benda yang boleh membangkitkan sentimen dan kemarahan kepada golongan-golongan ni? Tuan-tuan, dahlah kita tak boleh nak bersama. Ketika tidak boleh membantu, jangan menjadi golongan orang yang menghalang. Tuan-tuan, lah ni tuan-tuan sedang membangkitkan kemarahan orang pada sahabat-sahabat tabligh kita. Dahlah saya dengan tuan-tuan tak terlibat dengan tabligh ni. Lepas tu kita duk hantam pula. Dan tabligh pula depa ada dua. Satu yang di Seri Petaling, satu kita sebut dengan tabligh alami. Depa duk bangkitkan isu di Sulawesi ada 80 orang tabligh kita. Itulah bukan tabligh yang Seri Petaling. Tuan-tuan tu sudut pelik lah, dalam kita pun dalam parti politik pun pecah banyak kan, dalam fahaman mazhab pun pecah banyak, dalam fahaman kehidupan pun, dalam bab mazhab ekonomi pun berpecah banyak, dalam bab marketing pun ada guru-guru yang dia kata oh ni saya pegang dengan mazhab ni, saya pegang dengan mazhab ni. So banyak, tak sudut pelik lah, dalam tabligh pun ada golongan-golongan yang ekstremis yang mereka ni orang dah bagi halangan-halangan pun depa kata dak, kami ni tak takut pada corona, kami takut pada Allah saja. Patut depa ni pi hantar bagi sukarelawan tu di Wuhan, China, di Itali lah ni. Duk sembang kemas sangat. Sebabkan Nabi SAW sendiri ketika berlakunya wabak, Nabi arahkan sahabat untuk azan itu ditukar sallu fi buyutikum, sallu fi rihalin. Itu kita dah bahas dah semalam. Dan Sayyidina Umar, tuan-tuan, kalau nak sembang dia berkata kami tak takut corona, kami takut Allah. Tuan-tuan cek balik, Sayyidina Umar Al-Khattab di antara panglima perang yang orang cukup kenal dia, di antara khulafa ar-rasyidin yang cukup tegas dalam kalangan sahabat, di antara yang paling lama memegang tampuk pemerintahan dari Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Umar di antara yang paling lama 12 tahun lebih. Tapi ketika berlakunya wabak di kawasan dekat dengan Jordan, perjalanan nak pergi ke Syam, apa yang berlaku? Sayyidina Umar Al-Khattab mengasing ataupun kuarantin juga. Bukan sebab dia takut pada wabak, tetapi dia katakan aku lari daripada takdir Allah yang ini,
pergi kepada takdir Allah yang lain, bererti dia kata apa? Kalau boleh untuk kita kekang daripada penyebaran atau penularan ini, kena jaga. Dia takut dah Allah. Sayyidina Umar sudah lebih takut daripada kita semua. Sebab tu sahabat Nabi sebut dia di antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Dia bukan malam jadi emosi sikit, bukan emosi pun tuan-tuan tahu, sebab saya sedih dan kecewa. Hadis yang kita baca pada malam ni, mengapa dunia Islam ataupun orang-orang agama ini dihantam sehingga kan mereka tidak ada ruang untuk membela diri. Sehingga kan tidak ada ruang untuk mereka ini bercakap pada platform mereka. Saya menggambarkan satu je, kalaulah platform media digunakan, maksudnya panggil mudir Seri Petaling yang mereka dah buat video dah, minta orang bagi kerjasama jemaah-jemaah tabligh, panggil Maulana Helmi, panggil ustaz-ustaz yang terlibat dalam tabligh ini, bagi platform mereka menggunakan media sosial. Gunakan berita TV8 tu, gunakan platform-platform yang waktu-waktu peak hour pukul 7 tu, panggil guru-guru kita yang mulia dalam bab tabligh ini untuk mereka bercakap sendiri. Buat macam pertusan tu juga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya adalah sekian-sekian yang terlibat dengan jemaah tabligh ni sekian. Memohon jasa baik dengan rendah hati. Saya mohon kepada semua jemaah-jemaah tabligh agar untuk kita semua pergi buat check up. Kan bagus gunakan platform tu lah. Kalau saya rasa kalau buat macam tu, insya-Allah akan lebih ramai orang yang akan